Afonso de Albuquerque. Comentarios do Grande Afonso de Albuquerque. Bab 22. Afonso de Albuquerque yang agung begitu mentaati Saint James sehingga selepas setiap orang bersetuju bahawa beliau patut menyerang bandar tersebut, beliau masih bertangguh beberapa hari agar dapat memulakan tugas itu pada hari Saint James. Beliau berharap melalui doa serta kemuliaannya, Tuhan akan mengurniakan kemenangan seperti dalam penaklukan Gua. Ketika tiba masanya, beliau memerintahkan kapten-kapten dan memaklumkan mereka bahawa beliau telah membuat keputusan untuk menyerang bandar tersebut pada hari berikutnya, iaitu hari perayaan pengikut Nabi Isa Saint James. Dan bahawa sebelum mereka bertindak, mereka perlu berbincang tentang di mana dan bagaimana mereka akan mendarat, supaya setiap orang memahami tugas masing-masing. Para kapten pun mula memberi pandangan mereka. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza di antara mereka. Setengahnya menyarankan agar serangan dibuat pada satu tempat, dan setengah lagi mencadangkan tempat yang berbeza. Seperti biasa, Afonso de Albuquerque meminta pandangan Rey de Araujo memandangkan pengetahuan beliau tentang negara tersebut. Rey de Araujo menyatakan bahawa pada pendapatnya mereka patut menyerang jambatan itu dahulu kerana selepas merampas dan memilikinya, mereka akan berada di antara bandar itu dengan pertempatan upih. Dengan demikian, ia akan membahagikan tentera Sultan Melaka kepada dua. Kedua-dua kumpulan mampu membantu kumpulan yang satu lagi kecuali dengan menyeberangi jambatan tersebut, iaitu 100 askar, walaupun hanya dilindungi oleh penghadang yang rendah, mampu mempertahankan diri daripada serangan mana-mana tentera Islam. Suatu serangan ke atas bandar tersebut pada mana-mana tempat yang lain seperti yang dicadangkan oleh setengah pegawai lain tidak dapat menjamin kemenangan dan akan membahayakan nyawa mereka semua kerana saiz Melaka yang begitu besar dan penduduknya yang begitu ramai. Selepas mendengar cadangan Rey de Araujo, Afonso de Albuquerque menerima pendapatnya tanpa batahan lagi dan dengan segera mengerahkan para kapten serta orang-orang bawahan mereka membentuk dua pasukan untuk membuat serangan ke atas jambatan itu. Dom Juan de Lima, Gaspar de Paiva, Fernando Perez de Andrade, Sebastião de Miranda, Fernando Gómez de Lemos, Vasco Fernandez Coutinho dan Jaime Teixeira bersama Fidalgo dan pelayan lain akan mendarat di pantai tempat terletaknya masjid. Sementara beliau bersama-sama Duarte de da Silva, Jorge Nunes de Leão, Simão de Andrade, Aires João de Melo, Simão Martins, Simão Afonso dan Nuno Vaz de Castelo Branco serta askar-askar lain akan mendarat di bahagian bandar. Apabila mereka sampai ke seberang penghadang-penghadang tersebut, kedua-dua pasukan akan berkumpul di tengah jambatan untuk mereka dapat menentukan serta menilai kekuatan pasukan musuh serta melihat apa rancangan mereka. Oleh kerana masih tidak tahu apa yang akan berlaku, Afonso de Albuquerque hanya dapat memberikan perintah ini serta arahan agar berkumpul pada tempat bendera dikibarkan. Setelah memberikan perintah-perintah itu, beliau menyuraikan kapten-kapten tersebut agar mereka membuat persediaan. Mereka diberitahu agar berjumpa dengan beliau di atas nau beliau pada pagi berikutnya apabila mereka mendengar tiupan trompet, supaya mereka semua dapat memulakan perjalanan dari situ. Afonso de Albuquerque memerintahkan trompet dibunyikan 2 jam sebelum subuh untuk mengejutkan setiap orang dan dengan segera mereka datang dengan orang-orang mereka lalu naik ke nau untuk membuat pengakuan janji. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu bersama-sama. Mereka tiba di muara sungai menjelang waktu subuh dan setiap pasukan bergerak untuk menyerang jambatan di tempat yang telah ditetapkan. Orang Islam mula menembak orang-orang kita dengan meriam yang diletakkan di dalam kubu dan tembakan mereka telah mencederakan beberapa orang. Apabila letupan senjata api pertama berakhir, Afonso de Albuquerque mengarahkan supaya ditiupkan trompet dan dengan laungan Saint James mereka maju ke arah kubu di atas jambatan tempat pasukan itu berada. Dari semua sudut,
pemanah Islam yang tidak terhitung banyaknya, dan orang bersenjatakan tombak panjang dan perisai sambil meniup kornet dan trompet datang menyerbu. Untuk seketika mereka berjuang dengan gigih melindungi kubu mereka, tetapi beberapa orang kita yang bertempat di sebelah masjid menyerang mereka. Kemudian Raja Melaka muncul dengan menaiki gajah, diiringi oleh anaknya di atas gajah lain, dan sekumpulan pasukan tentera dan gajah membawa bekas kayu yang dipenuhi senjata, dan ini membuat orang-orang Islam kembali ke kubu yang ditinggalkan oleh mereka. Apabila melihat Raja Melaka, Dom Hao de Lima, Fernão Perez de Andrade dan orang lain yang ada di situ mendapat kekuatan baru, dan tanpa menunjukkan ketakutan terhadap gajah-gajah itu, mereka menyerang orang Islam dengan gagah berani sehinggalah mereka merampas masjid dan raja pun berundur. Afonso de Albuquerque berhenti di sebelah bandar dengan semua kapten dan pasukan tentera yang lain, dan mereka menyerang jambatan dari situ. Mereka bertembung dengan penentang yang kuat kerana ramai pasukan musuh yang bersama-sama raja berkumpul di sana. Musuh-musuh yang lengkap bersenjata mempunyai banyak ahli pemanah dan tentera lain yang meniup sumpitan yang mengandungi racun. Ini telah mencederakan ramai tentera Albuquerque. Namun begitu, oleh kerana iri hati dengan kapten lain yang telah menguasai masjid dan hujung jabatan, mereka pun menyerang orang Islam dengan penuh berani dan memaksa mereka menyerang kubu dan membunuh banyak musuh, manakala yang lain pula melarikan diri. Banyak orang kita cedera dan ada di antaranya mati terkena anak panah beracun.